A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Cikguani binti Rosmawi. Ini adalah nama saya, name card saya, dan ini adalah nombor telefon saya 0112555169. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai persoalan, boleh sahaja hubungi saya di talian ini. Okey, tadi saya dah buat sedikit carta. Soalan ini ditanya oleh seseorang, arwah lelaki. Dia ada kahwin dengan seorang isteri tetapi bercerai pada September 2021, dan arwah ini meninggal pada November 2021. November 2021. Persoalan yang ditanya kepada saya, siapa yang layak untuk mendapat bahagian faraid? Pertama sekali saya tanya, ada ibu ke? Ada ibu, masih ada mak. Lepas tu ayah ada ke? Ayah tiada, meninggal awal. Kemudian meninggal dahulu. Kemudian ada anak ke? Ada keturunan ke? Lelaki ini ada anak ke daripada perkahwinan? Tiada anak. Kemudian apabila tiada anak dan tiada ayah, anak, tiada ayah dan tiada datuk. Kalau tiada datuk pun dah meninggal, maka harta pusaka ini akan jatuh kepada adik-beradik. Saya tanyalah, berapa adik-beradik? Saudara seibu sebapa. Adik-beradik ada berapa? Dia kata adik-beradik ada 2 lelaki, 7 perempuan. Maka yang layak mewarisi bahagian faraid adalah isteri, ibu, adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Jadi kita tahu yang ini akan mewarisi, iaitu isteri, ibu, adik-beradik. Maknanya kita tak perlu lagi mencari bahagian-bahagian waris-waris yang lain, seperti anak saudara, bapa saudara, adik-beradik kepada ayah, adik-beradik kepada datuk. Tak perlu mencari yang lain lagi. Nenek kenapa kita tak tanya? Sebab adanya ibu. Jadi apabila ada ibu, nenek tidak perlu ditanya sama ada masih ada ataupun tidak. Nenek sebelah bapa pun dah tak ada. Tetapi kalau tak tanya pun tak apa. Sebab apa? Sebab ibu akan menghalangi nenek sebelah ibu dan nenek sebelah bapa. Kalau ada ibu, tak payah tanya ada nenek ke, ada nenek belah ibu ke, nenek sebelah bapa ke, tak payah tanya. Sebab apa? Sebab ibu ni dah stop bahagian orang-orang lain, iaitu bahagian nenek, kedua-dua belah nenek. Kita tengok pengiraan dia. Pengiraan faraid. Pertama sekali, isteri. Kita listingkan isteri, ibu, saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa lelaki pertama, kedua, saudara seibu sebapa perempuan pertama, saudara seibu sebapa perempuan kedua, saudara seibu sebapa perempuan ketiga, saudara seibu sebapa perempuan keempat, saudara seibu sebapa perempuan kelima, saudara seibu sebapa ke-7. Nampak tak? Saya harap jelas ya. Isteri dapat berapa? Isteri akan dapat 1/4. Sebab apa?
Sebab lelaki ni tiada anak. Apabila tiada anak, lelaki akan dapat isteri akan dapat 1/4 apabila arwah lelaki ini tiada anak. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Untuk ibu dapat 1/6. Kenapa ibu dapat 1/6 pula? Sebab apa? Sebab adanya adik-beradik yang ramai ini. Kalau ada seorang je adik-beradik, contohnya yang ni je seorang adik-beradik dia, katakanlah adik-beradik saudara ibu sebapa lelaki sahaja seorang, maka ibu akan dapat 1/3. Okey, maka kat sini sebab ada adik-beradik ramai, maka ibu akan dapat 1/6. Ni tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Okey, maka bakinya sobah atau baki dapat kepada adik-beradik. Okey, kita kira dulu. Yang ni kita darabkan dengan 3. Yang ni kita darabkan dengan 2. Sebab number yang paling hampir, number yang paling sesuai untuk kita darabkan adalah nombor 12 sebagai penyebut. Yang ni jadi 3, yang ni jadi 2. Sebab apa 3? Sebab saya ambil kat sini je. 3 1/4 darab 3 jadi 3/12. 1/6 darab 2 jadi 2/12. Maka bakinya akan jadi 7. Sebab 2 tolak dengan 3 tolak dengan 2, 12 tolak dengan 5 jadi 7 baki. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan buat ni dulu. Buat apa panggil? Buat tulisnya kat sini. Kita tahu bahagian adik-beradik 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okey, buat apa? 2 ni untuk adik-beradik lelaki, 1 ni untuk adik-beradik perempuan. Jadi kita dah buat ni, kita tambahlah 7 kat sini. 7 tambah 7, 8, 9, 10, 11. Maka 7 tambah 4 jadi 11 di sini. Sebab apa 11? Sebab adik-beradik lelaki dia ada 2 orang. 2 ni untuk mereka ni 2 setiap seorang. Adik-beradik puan ni 1 setiap seorang. Bila kita tambah ni jadi 11 di sini. Okey, seterusnya adalah kita nak selesaikan 7 ni tak boleh nak bahagikan dengan 11 ni. 7 tak boleh nak bahagikan 11, jadi 12 darab dengan 11 jadi 132. Maka 3 ni pun darab dengan 11 jadi 33. 2 darab dengan 11 jadi 22. Jadi yang ni macam mana nak selesaikan? 2 darab dengan 7. 2 darab dengan 7 jadi 14. 2 darab dengan 7 jadi 14. Ini 1. Kenapa 1? Sebab adik-adik puan 1 kan? 1 darab dengan 7 jadi 7. 1 darab dengan 7 jadi 7. 1 dengan 7. Allah tu saya nak comel dah. Minta maaf deh. Saya orang Terengganu. Kalau tubik slang-slang Terengganu tu bolehlah tuan-tuan dan puan-puan belajar sekali bahasa Terengganu kita. Orang Pulau Duyung sebelah Masjid Kristal. Okey, gini. Okey, maka ini adalah jalan penyelesaiannya. Dah apa pula 3, 3, 2, 2, 14, 14, 7 ni. Okey, kalau tuan-tuan masih baru dalam faraid ni, saya gemar untuk tulis kat sini juga 132. Saya buat sini 33/132, 22/132, 14/132, 14/132. Untuk anak adik-beradik perempuan 17, 132, 7 7/132, 7/132, 7/132, 7/132, 7/132. Jadi ini adalah jalan penyelesaian untuk kes faraid ini. Ini adalah jalan penyelesaiannya sekiranya lelaki yang meninggal ini dia ada isteri, tetapi dia dah bercerai dengan isteri dia bulan September dan dia meninggal bulan November.
tempoh iddah ini masih ada, maknanya isteri ni masih dalam tempoh iddah, masih beriddah 2 bulan, baru 2 bulan, maksudnya mereka masih suami isteri walaupun dah bercerai, sebab mereka boleh rujuk lagi, melainkan mereka bercerai talak bain. Yang ni untuk bahagian talak ni, tuan-tuan dan puan boleh bertanya kepada ustaz yang lebih mahir, lebih pakar, lebih arif bahagian talak. Saya tak arif, saya tak tahu bahagian talak ni, saya hanya tahu sedikit sahaja ilmu pasal talak. Kalau nak tanya boleh bertanya pada ustaz yang pakar, ya. Okey, yang saya boleh cakap secara general adalah lelaki ini bercerai dengan isteri September 2021, tetapi dia meninggal dunia pada November 2021. Maknanya tempoh ini adalah 2 bulan. Apabila 2 bulan masih lagi suami isteri, apabila suami isteri masih layak untuk menerima bahagian faraid, dan bahagian isteri akan dapat 1/4 sebab tak ada anak. Untuk ibu 1/6 sebab adanya sebab adanya adik-beradik yang ramai, iaitu adik-beradik lebih daripada seorang. Maka untuk menyelesaikannya seperti inilah jalan kerjanya. Okey, saya harap ini dapat menyelesaikan masalah puan yang bertanya. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi, ini adalah nombor telefon saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jauh, insya-Allah saya pun masih boleh berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya tidak diizinkan, saya boleh passing kepada pegawai-pegawai yang berdekatan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada Salihin, ada di Kelantan, ada di Kuantan, ada di Ipoh, ada di Johor, ada satu lagi di Perak, di Ipoh, Perak ada. Kemudian HQ kami di Kelana Jaya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berdekatan, boleh sahaja hubungi saya. Okey, saya Nur Syazwani binti Rosmawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.